Hujan eh? Kita letak sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey. Kita pusing. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu akbar. Allah Maha Besar, kita tak ada apa-apa. Sekali lagi Allah pinjamkan kita bertemu dengan Jumaat. Belum pasti kita dapat jumpa Jumaat minggu akan datang. Sesaat daripada sekarang pun belum pasti, tuan-tuan. Maka perbanyakkan, perkasakan syukur kita pada Allah SWT. Kita masih boleh bernafas, Allahu Akbar. Kita masih boleh berjalan, masih boleh bergerak di bumi Allah SWT ini. Tempat ini Allah hantar kat kita ni, Allah damparkan kita kat sini untuk kebahagiaan kita ke akhirat. Jadi jangan menangis, jangan bersedih, jangan berduka kalau ada kesakitan, ada luka, ada kepayahan, ada kesengsaraan kat sini. Dunia ini memang tempat sedih. Dunia ini memang tempat sakit. Dunia ini memang tempat susah. Kerana kita nak menuju ke arah kebahagiaan, ke arah kemenangan, ke arah ketenangan. Jadi jangan berduka, sahabat-sahabat. Allah hadirkan apa saja musibah, Allah hadirkan apa saja ujian untuk melihat sejauh mana kita mampu mempertahankan iman kita. Kita ni pelik, orang Melayu ni bangsa pelik. Sikit ujian dah berbalah perpanjangan sampai tarik ulama, tarik mufti, tarik ustaz-ustaz masuk sekali. Apalah. Kita sedang susah, hentikan berbalah. Kita sedang banyak orang derita, banyak orang sengsara. Malah kita lihat umat Islam bunuh diri. Sepatutnya kerisauan tu lebih mendalam, lebih tinggi daripada kerisauan melihat bendera putih terpacak. Saya pun tak dapat lah. Saya tak nak bicara bendera putih lagi. Tapi sebab saya tengok banyak ustaz-ustaz masuk mengikut parti-parti ni, mempertahankan, menjahanamkan apa yang orang sedang buat. Rakyat sedang susah. Mereka nak mempertahankan parti mereka punya hujah. Ini semua saya nampak kurang ajar lah. Orang tengah susah. Hentikanlah. Hentikan semua ni. Orang tengah susah. Hentikan benda-benda berbalah ni. Banyakkan bantuan. Perbanyakkan, bantu orang. Lebih bagus daripada berbalah-balah. Ini isu bukan boleh tak boleh. Nampak tak? Ini bukan hukum yang mengatakan kalau buat dosa besar. Janganlah. Nak buat teruskan, tak nak buat tak apa, ada jalan lain. Itu lebih bagus daripada kita hentam orang yang buat. Bantu tak, hentam saja pandai. Semua ini akan merosakkan iman kita. Allah sedang uji kita, sepatutnya kita bersatu. Tak setuju bukan bermakna kita patut berbalah. Tak setuju bukan hentam orang. Tak setuju bukan maknanya kita lanyak orang. Orang dah naikkan bendera putih tu, kita pula tak setuju. Tak apalah tak setuju. Kita teruskan perjuangan kita. Mana jalan dia, bagi tahulah kat orang. Ini salah, ini menunjukkan kekalahan kita. Habis selama ni kita menang ke? Ustaz-ustaz yang berhujah ni, selama ni kau tak naik bendera putih ni, kita menang ke? Kita menang ke? Masjid dah tutup, surau dah tutup, kita menang ke? Berapa ramai orang tak solat, kita dah menang ke? Dah menang ke ni? Kita memang sedang menang ke? Kalau naik bendera putih menunjukkan, mengaibkan kita, sebab kita sedang menunjukkan kita kalah. Kita telah menunjukkan aib kita. Selama ni zina berlambat-lambat, mana suara korang? Lebih mengaibkan. Kes rogol berlambat, kes anak luar nikah, pergilah pejabat pendaftaran negara, ambil tahu. Berapa banyak kes yang didaftarkan datang daripada single parents. Nampak tak? Nak cerita aib ni, banyak tempat aib. Banyak tempat aib. Disko-disko, pusat-pusat hiburan yang tak ditutup. Di saat kamu semua berkuasa, lebih mengaibkan. Nampak tak? Faham ke faham? Kilang arak masih lebih bertahan, lebih mengaibkan daripada naik bendera putih itu. Boleh faham tak? Naik bendera putih mengaibkan. Ini semua adalah kerja yang akan, ini bukan ya atau tidak. Terpulang, saya tengok ada beberapa mufti keluar kenyataan walaupun berbeza. Tapi tak boleh kita andaikan bahawa kalau buat ni salah, berdosa. Tak boleh macam tu, sahabat-sahabat. Nampak kan? Siapa nak buat, dia buatlah. Dia tak ada pilihan. Kita sendiri duduk kat taman, kita sendiri terpaksa akur. Bukan semua orang kita kenal. Bukan 100% taman kita tahu nombor telefon dia. Bukan 100% kita kenal masak karakter hidup dia. Bukan semua orang pergi masjid. Kita ahli masjid, konon-konon kita ahli masjid. Maka yang tak pergi masjid kita tak kenal kan? Subhanallah. Mudah-mudahan dengan isyarat bendera putih tadi tu, kita tahu
ada sahabat kita, ada teman kita, ada jiran kita, ada kawan kita dalam kesusahan. Kan? Ada orang, saya panggil tim saya bagi tahu. Kan? Bila minda kita kotor, kan? Bila minda kita kotor nak berpotik je, bila pihak lain bercakap, kita anggap ini semua salah. Kan? Sebab kotor minda kita. Bersihkanlah hatimu dalam memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan nasib rakyat, bersihkanlah hatimu. Awak tahu apa kita buat. Kan? Naik bendera putih, dikatakan itu menunjukkan menyerah kalah. Kamulah, kita bukan sedang perang, pakai senjata. Kita bukan dalam medan perang. Bendera putih yang kita naikkan takkan bodoh sangat kita punya pemikiran, takkan sempit sangat. Kita naikkan bendera putih itu, niat kita bukan ke kita belajar innama a'malu biniat, setiap perbuatan itu bersandar pada niat. Apakah niat kamu naikkan bendera putih itu nak menyerah kalah ke? Naikkan bendera putih itu sebab kamu sedang perang dan kamu kalah ke? Itu isyaratnya digambarkan yang isyarat yang salah. Kita bukan dalam medan perang, yang naik bendera putih itu nak menunjukkan kita kalah. Nampak tak? Bendera putih yang dinaikkan tu nak menggambarkan bahawa mereka perlukan bantuan. Bendera putih yang dinaikkan dekat rumah masing-masing tu nak menggambarkan mereka perlukan dibantu. Mereka kekurangan makanan, mereka dalam keadaan kesusahan, mereka dalam keadaan derita. Alhamdulillah pendekatan tu. Nampak tak setuju, tak jadi masalah. Kita bukan dalam medan perang. Asalkan bendera putih naik je, kita kaitkan dengan perang. Ini attitude kita. Cuba kita besarkan kita punya hujah. Kan? Bila kita dengar orang main mercun, itu tandanya apa? Air raya. Kenapa kalau tak ada air raya tak boleh main mercun ke? Kalau tak ada air raya tak boleh main mercun ke? Orang main bunga api. Kalau kat Melaka ni, dulu-dulu kalau kerja kahwin, ada bunga api waktu malam. Nampak tak? Main bunga api. Tak semesti raya. Itu mungkin ada kerja kahwin. Main kompang. Asal kompang je maknanya orang kahwin. Tak semestinya YB datang kita kompang. Ada juga. Bermakna tak boleh sempitkan pemikiran kita dengan sesuatu perkara. Kalau kompang, mesti kerja kahwin. Kalau bunga api, mesti air raya. Tak semestinya kan? Ada orang main kompang sebab menyambut YB datang. Kan? Ada kat sekolah kita main kompang sebab kita sambut tetamu kita datang. Kita sambut VIP kita sampai. Subhanallah. Jadi kalau kompang dikaitkan dengan kerja kahwin itu tak betul lah. Kalau bendera putih itu dikaitkan dengan menyerah kalah tak betul. Kan? Kita boleh terjemahkan dalam pelbagai bentuk. Kan? Sebab itu pilihan yang ada. Sementara nak tunggu semua orang ada nombor telefon, dah sebarkan ke nombor telefon. Tugas kau dah tahu dah COVID ada. Berapa RTM kau pegang, media elektronik kau pegang. Ada yang kau paparkan kat TV tak? Senarai NGO yang boleh bertolong orang. Ada, buat. Senarai NGO yang ada. Alhamdulillah lah bila dah gasak-gasak. Sekarang, kalau madrasah Permata dah mula keluar, mesej kita, Permata peringkat negeri. Kalau saya Melaka, Permata peringkat negeri Melaka. Mesej kita, nyatakan ada tak madrasah perlukan bantuan. Nyatakan sijil pendaftaran. Nyatakan sijil ni. Saya nak bagi tahu kepada semua orang, tak perlulah nak rigid sangat. Madrasah saya berdaftar di bawah kerajaan. Tetapi ada madrasah yang tak berdaftar, wajib juga dibantu. Kalaupun tak daftar, walaupun madrasah tu tidak berdaftar, wajib dibantu. Sebab yang dihajar tu bukan jadi pelacur, dihajar tu jadi orang hafal Quran. Kena faham tu. Nampak tak? Tak usah bayar rigid sangat. Bantulah semua orang. Tak kisah apa pun, besar atau kecil. Janji, orang tengah susah kita bantu. Wajib untuk bantu, kita bantu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak dah mula? Keluarkan kat TV, sebab TV kamu pegang. RTM tu kamu pegang. Bukan rakyat pegang, kamu pegang. Ada tak keluar sekarang? Nak tanya, ada tak keluar sekarang? Senarai-senarai NGO yang boleh bantu. Kalau anda orang Melaka, kalau anda orang Perak, orang Selangor, sahabat-sahabat kita di Selangor yang akan melalui satu perjalanan lebih sukar, PKPD, kita doakan mudah-mudahan mereka sabar dan tabah. Allah uji mereka dengan besar. Sehingga mereka dijadikan bawang lawak untuk dikeluarkan. Bagi saya, kan, sahabat-sahabat kita sedang diuji. Sama ada benar atau tidak, wallahu alam. Sama ada angka itu sengaja dinaik-naikkan atas krisis politik dan sebagainya, wallahu alam. Tapi kita doakan sahabat-sahabat kita seluruh negeri Selangor dan Kuala Lumpur diberi kekuatan, diberi semangat untuk berhadapan dengan semua ujian itu. Maka senaraikan, kan, pemimpin-pemimpin, kan, siapa pun anda yang pegang jawatan, senaraikan NGO, badan-badan kerajaan yang boleh bantu rakyat di TV. Letak nombor telefon mereka. Biar mereka disibukkan dengan mengangkat panggilan-panggilan rakyat. Kalau tak nak, benarkan kami kibar ke bendera putih. Ini nak beli top up pun tak ada duit, bro. Nak beli top up pun tak ada duit. Handphone pun dah lama tak berfungsi. Bukan kata dapur je tak berasap. Handphone pun tak berfungsi. Nampak tak? Tak apalah.
Kan? Nak kabarkan bendera putih ni jijik sangat, teruk sangat. Kan? Nak mengaibkan, semua tempat ada aib ni. Kan? Naik bendera putih sebab ada parti politik bertentangan dengan mereka, memperjuangkan kalau bendera putih tu menunjukkan kerajaan gagal. Itu kata dia, kata kami bendera, naikkan bendera putih itu untuk sesuap nasi. Kan saya dah kata dah, kita tak nak berpolitik ni. Ini masa untuk hidup. Berjuang untuk hidup, bukan berjuang untuk meraih undi. Takkan tak faham? Ini masa untuk memperjuangkan nasib rakyat, memperjuangkan sesuap nasi. Ini bukan masa untuk berpolitik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi saya ulang sekali lagi, masuklah ke RTM tu, masuklah ke Astro tu, masuklah ke Radio IKIM tu. Kan? Senaraikan nama-nama NGO setiap negeri. Seperti mana waktu imsak akan berlaku. Waktu berbuka puasa, macam tu kita buat. Ikut negeri. Saya cadangkan begitu. Barulah orang boleh call. Nampak tak? Sementara nak tunggu tu orang naik bendera putih, tak jadi masalah. Ni bukan hukumnya haram. Tak payah nak buat hukum haram berdosa besar. Tak ada. Ini bukan cerita boleh pun boleh, tak boleh pun tak apa. Nampak tak? Sebab ini bukan meminta-minta di saat kita dalam keadaan kita ada. Islam benarkan kita meminta di saat kita benar-benar dalam kesusahan. Islam tidak akan biarkan kita derita. Agama ni agama hebat. Bukan agama sempit. Nampak tak? Jangan tunggu sampai orang bunuh diri, pergi kat gereja minta bantuan, marah pula. Ada NGO bukan bangsa Islam, bukan bangsa Melayu, bukan bangsa Islam datang ke rumah-rumah, kita marah pula. Kalaulah pemimpin semua buat kerja, tak adalah ebek liu. Faham? Faham ke faham? Kalaulah semua orang ambil berat, sebelum datang COVID semua orang dah ambil berat, tak adalah rancangan bersamamu. Nampak tak? Takkanlah kamu nak tutup semua kebodohan tu. Kan? Rakyat tengah susah, sebelum datang COVID pun rakyat dah susah. Tetapi bila datang COVID, kesusahan tu terserlah. Faham tak? Rakyat memang dah susah lama dah. Bila datang COVID, kesusahan itu terserlah. Faham? Barang naik berterusan. Rakyat macam nak pengsan. Bila datang COVID, hilang pendapatan. Hidup dalam kesengsaraan. Kalaulah semua badan, agensi, badan-badan yang tubuh oleh kerajaan berperanan, berfungsi dengan baik, zakat-zakat berfungsi dengan baik, saya rasa tak adalah ebek liu. Tak adalah peranan ebek liu. Bukan ebek liu je, macam-macam ustaz ada kan, dah lahir macam-macam dah. Alhamdulillah, syukur. Syukur orang macam ni, terbaik. Kita bangga. Nampak? Tak adalah rancangan kat TV3 bersamamu tu. Kita terperanjat. Ada kat kampung kita, memang ada lagi orang miskin. Baru kita tahu. Marahlah JKK. Marahlah Tok Penghulu. Sebab perancangan tu mengaibkan kampung dia. Mengaibkan kampung kau. Kau tak buat kerja. Nasib baik ada rancangan bersama. Masa itulah berduyun-duyun YB, YK, YC, YD semua turun nak bantu. Nampak tak? Jadi rancangan bersamamu tu mengaibkan ke? Nampak tak? Kita semua ni nak bantu satu sama lain supaya kita boleh mengurangkan beban orang. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Ini hadis riwayat At-Tabarani. Dengar sahabat-sahabat. Pada suatu hari Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah?" Bukan manusia yang dicintai oleh pemimpin politik. Siapakah pemimpin yang dicintai oleh YB? Yang kaki bodik, yang kaki jilat. Salah pun betul-betul. Ini bukan masanya. Ini masa kita mempertahankan kebenaran. Menentang segala kemungkaran. Ini masa kita bantu satu sama lain. Tak kira bangsa, agama, kaum, negeri. Tak kira. Kita bantu. Subhanallah. Bila bendera putih naik, kita tak pernah tanya tu bendera putih naik rumah siapa? Rumah UMNO ke? Rumah PAS ke? Rumah PKR ke? Rumah DAP? Tak pernah terlintas. Kita bantu. Sebab kita tak ada kepentingan apa-apa. Kita bantu demi perjalanan kehidupan ini. Demi survival rakyat. Demi survival manusia. Subhanallah.
Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia lain. Orang nak tolong kat sekat. Saya risau ni nanti. Oleh kerana kuasa ada kat tangan, hilang akal. Atau terlupa ada otak. Besok naik bendera pula, dia kata disamannya pula. Gila manusia hari ni. Apa salahnya orang naik bendera putih? Tak boleh bendera putih, naiklah spender masing-masing. Salah sangat bendera ni. Sebab ada kaitan dengan politik. Kita bukan nak berpolitik, pergi mampu dengan orang yang berjuang politik. Kita nak berjuang untuk kehidupan orang. Berjuang antara hidup dan mati. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi SAW, manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah, perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan kesusahan orang lain. Bukan kata CM, bukan kata PM, bukan kata YB, kata Rasulullah. Wahyu daripada Allah. Manusia yang dicintai oleh Allah, yang Allah cinta. Tak nak ke dapat cinta Allah? Tolong orang. Macam mana kita nak tahu orang nak minta tolong, nak jerit? Adakah lepas ni kita nak buat kempen? Tolong! Tolong! Help! 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 Nak buat kempen tu pula ke? Bila anda dengar jeritan tolong, 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 bermakna itu orang sedang meminta tolong. Betul lah tu, orang minta tolong-tolong lah tu. Subhanallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna pada manusia lain. Sedangkan perbuatan, tindakan, bukan halang sana halang sini. Oh, tak boleh, salah. Itu mengaibkan. Tak boleh. Itu menunjukkan kelemahan kita. Wah, menunjukkan kelemahan konon. Anak luar nikah berlambak-lambak. Kat mana kau pergi? Kedai jual arak di mengata-ngata tempat. Mana suara kau? Di saat orang derita, kilang-kilang masih berfungsi. Mana suara kau? Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapuskan kesusahan orang lain. Atau melunasi hutang orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Kita dengar ada seorang yang naikkan bendera putih. Orang datang ramai kat rumah dia. Kemudian membantu, tanya. Dia kata, saya dah berbulan, dah 3 bulan tak boleh bayar rumah, tak boleh kereta. Ada orang lunaskan hutang dia. Kerajaan takkan mungkin boleh buat benda tu kan. Dia bagi moratorium je yang akan menguntungkan bank, betul kan? Kadar faedah bertambah-tambah. Lepas habis COVID, kita kena bayar balik rumah, bayar balik kereta, kita tambah tahun. Sebab atas faedah yang dikenakan pada kita. Tak ada faedah pun. Nampak tak? Datang orang yang ada lebih. Tuan-tuan, di saat kamu susah, kamu derita, kamu sengsara. Jangan sedih, jangan gundah gulana. Letakkan diri kamu dekat dengan Allah, sentiasa berzikir, baca Al-Quran. Dan ikhtiar, naikkan bendera putih itu satu ikhtiar. Atau mesej pada kawan-kawan. Allah akan hadirkan orang yang Allah sayang untuk bantu orang yang Allah sayang. Bila anda bersabar, anda tabah dengan ujian, Allah akan hadirkan orang-orang yang Allah sayang untuk dalam kehidupan anda, yang orang tu adalah Allah sayang. Atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Nampak tak? Inilah masanya, sahabat. Inilah masanya, tuan-tuan. Untuk kita menunaikan tanggungjawab amanah yang besar ini. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu, lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Jadi jangan kita bersedih tidak dapat beriktikaf dalam masjid, kerana Nabi beri gambaran bahawa ada satu perbuatan yang lebih besar daripada itu dan sedang berlaku sekarang. Tolong grip, tolong rebut, tolong ambil kesempatan
di saat kita masih ada kesempatan sebelum datang kesempitan. Subhanallah. Faham ke faham ni hadis ni? Hadis riwayat At-Tabarani. Tuan-tuan faham ke faham? Inilah masa untuk kita bantu satu sama lain. Bantu itu bukan sekadar bantu makan, bukan sekadar bantu pampers dan sebagainya. Bantulah bagi mereka-mereka yang pandai bermotivasi, pandai psikologi. Jadi saya minta jasa baik pihak kerajaan. Saya minta jasa baik kepada pemimpin-pemimpin politik yang memang cerdik, pandai itu. Kan? Yang sampai ke tahap ini. Kan? Anda memang pandai. Kita tahu anda pandai. Jadi tolong keluarkan nama-nama NGO, nama-nama badan yang boleh bantu ikut negeri. Itu satu. Saya nak bagi tips yang kedua. Tolong keluarkan nombor-nombor telefon agensi-agensi yang boleh bantu orang dalam keadaan stres. Bukan hanya keluar kenyataan, kita kena tabah. Kita kena sabar. Kita kena kuat hadapi semua. Patung kau pergi lanyak durian berjamaah. Kita kena kuat. Kita kena bersemangat untuk hadapi. Kan? Kita kena terima. Kita kena reda dengan ujian Allah. Tapi kau pergi makan kat kafe. Nampak tak? Keluarkan nombor telefon agensi-agensi, badan-badan yang boleh bantu orang dari sudut mental, dari sudut emosi. Keluarkan nombor telefon ikut negeri masing-masing. Maka kaunselor-kaunselor yang berdaftar, saya mohon anda keluarkan hemat anda, keluarkan kepakaran anda untuk bantu secara percuma. Setidak-tidak dalam talian. Wujudkan kerajaan, wujudkan. Saya minta jasa baik. Ini satu cara untuk atasi masalah orang tekanan berterusan dan akhirnya bunuh diri. Kita bersyukur pada Allah sebab rakyat Malaysia prihatin. Kita bersyukur pada Allah sebab rakyat Malaysia masih lagi memikirkan nasib orang. Kita bersyukur di saat kita kata semangat kejiranan dah semakin pudar, rupa-rupanya semangat itu masih ada, tersimpan, kukuh, mantap dan dikeluarkan pada waktu ini. Alhamdulillah. Saya ulang, saya minta jasa baik. Teknik ni, kaedah ni, setiap kerajaan, saya tak tahulah yang menteri mana patut buat kerja ni, tapi keluarkan ke RTM, keluarkan ke Radio IKIM, keluarkan ke radio-radio, keluarkan ke Astro, senarai NGO, badan-badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk bantu rakyat supaya rakyat mengadili mereka. Kamu cakap debat-debu, tak perlu naik bendera. Kita bukan tak ada teknologi. Kau dah sampaikan tak nombor telefon semua ni pada rakyat? Pergi hantar pada semua orang. Dia macam yellow pages. Tapi dalam paparan. Supaya semua orang tahu satu ketika kita ada yellow pages, belum ada handphone. Ingat tak? Jadi semua orang tahu kalau perlukan makanan, kalau peringkat negeri mana ada pusat zakat, nombor telefon pusat zakat, hotline dia apa. Ini badan-badan yang terlibat. PAM, PPIM, Persatuan Pengguna Islam. Contohnya. Semua ada ni. Senarai lengkap. Ikut negeri. InsyaAllah itu yang terbaik. Kemudiannya bagi mereka bukan sekadar makan, bukan sekadar pampers dan susu. Mereka ada tekanan jiwa yang sangat mendalam. Suami dah murung. Suami sedang duduk dalam bilik dalam keadaan tertekan. So, isteri tak tahu apa nak buat. Call. Kita senaraikan nombor telefon agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk selamatkan, untuk beri formula, untuk beri cara, kaedah. Isteri tak ada ilmu, tuan-tuan. Anak dalam keadaan murung. Kita tak ada ilmu. Jadi nombor telefon ini wajib untuk disenaraikan, disertakan di paparan umum. Supaya orang ramai tahu. Call untuk minta bantuan. Ini masa memang sibuk. Selepas kita tengok staff nurse, bahagian perubatan disibukkan dengan urusan COVID, maka sekarang masuk pula tim yang lain. Kita sudah masuk fasa yang lain. Fasa untuk pulihkan emosi yang tercedera, yang parah, yang sedang terluka, yang sangat dalam akibat daripada COVID. Kita sudah masuk fasa-fasa yang lain, tuan-tuan. Satu ketika bila COVID datang, kita tak boleh kerja, kita tak pernah tergambar bahawa ini akan mengambil masa yang sangat lama. Bagaimana sahabat-sahabat kita di Selangor yang sudah PKP,
lockdown, darurat, kemudian datang pula arahan yang lebih besar, itu PKPD. Bagaimana perjuangan mereka, sedangkan kita dengar di telinga kita yang masih berfungsi. Ada kilang-kilang akan dibenarkan berterusan. Tolonglah berhati-hati dalam setiap tindakan kamu, wahai menteri, agar ini tidak menjadi beban pada rakyat. Kalaupun setiap dasar yang kamu buat, pastikan ini benar-benar memberi manfaat. Jangan di saat rakyat disengsarakan duduk dalam rumah, tetapi watak utama penyebaran COVID ini datang daripada agensi-agensi, organisasi-organisasi, industri-industri dibenarkan terus berterusan. Jadi usaha-usaha ini tidak akan ada hasil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita berada di bulan terakhir. Ramai orang mungkin terlepas pandang. Kita berada di bulan yang terakhir. Darurat. Tetapi apa hasilnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maka, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, tolonglah. Jangan kecilkan skop perjuangan kita. Kan? Tak setuju, tak apa. Tak suka, tak apa. Tapi jangan halang orang lain untuk buat kerja mereka. Subhanallah. Kita sedang sebarkan kasih sayang, membantu satu sama lain dalam mesej yang tersirat, ialah kita sedang menyebarkan kasih sayang. Datang seorang Arab Badawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, apakah kalian mencium anak-anak lelaki? Arab Badawi datang jumpa Nabi SAW, kemudian dia kata, apakah kalian mencium anak-anak lelaki? Kami, kata Arab Badawi, tidak mencium anak-anak kami. Kami, kata Arab Badawi, tidak mencium anak-anak lelaki kami. Maka Nabi SAW berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut rasa rahmat, rasa sayang dari hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di saat kesusahan datang, di saat penderitaan orang, di saat kesusahan orang yang kita nampak depan mata, jangan sampai Allah cabut kasih sayang kita. Satu, di rumah, hidupkan kasih sayang. Supaya bila kita keluar daripada rumah, kasih sayang itu memang ada dalam jiwa kita. Inilah masanya untuk kita bukan berbalah, bertelagah. Masa untuk kita sebarkan kasih sayang. Untuk kita sebarkan kecintaan. Untuk kita mantapkan ukhuwah. Untuk kita pertahankan persaudaraan. Mungkin cara berbeza. Mungkin kaedah tidak menepati selera anda. Mungkin pendekatannya tidak menepati prinsip hidup anda. Jangan sampai anda inginkan semua orang berprinsip sama macam anda. Jangan sampai anda rasa anda ada kuasa, anda menentukan semua orang mesti ikut cara anda. Subhanallah. Ada soalan? Kecam. Bacalah yang kecam tu. Ini isu besar ni. Apa dia? Komen dari Abu Hadi. Ya, Abu Hadi. Cakap pandai tu je lah yang kau tahu. Topik utama nak jatuhkan kerajaan tak habis-habis. Ingatkan bagus. Tak rupanya lebih kurang je perangai dengan non. Tak semua yang kau cakap ni betul. Sedar diri sikit. Okay. Alhamdulillah. Nampak tak kamu fikir setiap perjuangan itu nak jatuhkan kerajaan? Nampak tak niat kamu? Nampak tak? Di hadapan Allah kamu jawab. Tak semua orang berjuang untuk jatuhkan kerajaan. Kerajaan jatuh tak jatuh, dia tetap akan lalui semua tu. Tak ada satu yang boleh bertahan. Hebatnya UMNO akhirnya tumbang. Bijaknya PH akhirnya juga tersungkur. Jangan heran, semua mereka ni juga akan jatuh. Siapa-siapa pun akan jatuh. Kita pun akan terus duduk kat bawah. Nampak perjuangan kita nak berjuang untuk sesuap nasib masyarakat. Saya dah kata dah. Kan? Mereka yang masuk dah ada kasih sayang pada parti. Apa kita buat pun mereka anggap mereka lah betul. Hari ini kamu kerajaan. Satu hari nanti kamu bukan kerajaan. Takkan nak tunggu kamu bukan jadi kerajaan baru kamu nak faham erti kesusahan. Bukankah kamu dulu juga pernah susah sebelum jadi kerajaan? Subhanallah. Perjuangan kami rakyat bawah ni, kan? Kami bukan penjahat macam anda ke atas tu. Boleh tumbangkan kawan satu sama lain. Kami tak boleh tumbangkan pemimpin melainkan melalui pilihan raya. Kamu yang bertelagah ke atas tu.
Dulunya UMNO perintah BN, kemudian datang PH, kemudian jatuh pula kepada PN. Nampak tak? Bukan kerja kami. Bukan kerja kami. Kamu betulkan kenyataan kamu tu. Bukan kerja kami. Nampak tak? Kami nak tumbang kerajaan macam mana kalau tak ada pelang gaya? Kalau ada pelang gaya, yang jahat akan terus tersungkur. Biar urusan itu urusan Allah. Allah tahu mana yang terbaik dalam hidup ni. Kita umat Islam. Dan kita hanya berserah pada Allah dengan mengangkat tangan. Kalau kita dizalimi, orang yang menzalimi kita pasti akan jawab di hadapan Allah. Dunia boleh terlepas, akhirat pasti akan jawab. Pasti akan sangkut. Kan? Perjuangan kita bukan pasal parti. Saya Mat Kadi cakap, ini mangkuk ni datang-datang je, dia faham tu je. Nampak tak? Dia faham kita bercakap pasal parti. Saya bukan ahli mana-mana parti. Saya adalah orang Islam, anak Melayu datang pada gelanggang silat, berjuang untuk lihat tanah ini lebih baik daripada apa yang kita capai sekarang. Bangsat kita jadi lemah kerana kita terlalu berpolitik. Orang tengah susah pun cerita politik. Dia cukup risau orang naik bendera putih tu nak tumbang kerajaan. Pakai otak lah kalau ada otak. Orang naik putih tu, naik bendera putih, itu nak tumbang kerajaan. Pemikiran sangat kolot, pemikiran sangat sempit. Nampak tak? Naik bendera putih nak tumbang kerajaan. Selama ni aku nak tanya, bendera putih dah naik, tumbang tak kerajaan yang kau sayang tu? Bendera putih dah berterusan jalan tu. Dah banyak orang telah dibantu. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat saya yang teruskan perjuangan. Dan di saat kita ni sangkut, tapi kita sokong perjuangan anda. Anda telah pergi rumah, banyak rumah. Ada banyak rumah yang telah naik bendera putih, tak kira bangsa, tak kira agama, telah kita bantu. Alhamdulillah, tim-tim saya, alhamdulillah terbaik. Dan saya tanya pada orang penakut, dah jatuh ke kerajaan? Sebelum bendera putih dinaikkan, pandangan masyarakat kepada kerajaan tetap telah rosak. Pandangan orang pada kerajaan tetap tercedera. Bukan isu bendera putih tak bendera putih. Faham ke faham? Belilah hati orang dengan kasih sayang. Bukan belim orang, bukan asyik ugut orang, asyik marah orang. Ini bukan kelas sekolah. Kan? Nak kena marah, kita rakyat. Kita harus diberi kasih sayang. Kita harus diberi bantuan kebajikan kita. Kita minta kebajikan, kita bukan minta harta dia. Nampak tak? Kalau kamu sayang sangat pemimpin kamu, alhamdulillah, teruskan perjuangan kami. Perjuangan kamu. Kami sayang sangat pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW. Apa yang kami buat kerana cinta kami pada Nabi. Sebab tu saya bacakan hadis. Ada saya ajak orang jatuhkan kerajaan. Pakai otak le. Nampak tak? Saya ni bukan pemimpin politik. Saya ni bukan orang UMNO, bukan orang PAS. Bukan orang amanah, bukan orang PKR. Saya ni anak Melayu. Yang datuk nenek moyang saya dulu berjuang untuk kemerdekaan tanah ini. Nampak tak? Kan? Masa datuk nenek moyang saya dulunya berjuang, keturunan saya salah satunya berjuang untuk tanah ini. Kita nanti fikir tanah ini nanti akan dipimpin oleh siapa? Yang kita fikir anak nenek moyang kita. Kata arwah datuk saya, kita nak tengok anak bangsa kita memerintah tanah ini. Bukan sampai ke bangsat ini. Subhanallah. Faham ke faham? Jangan sempitkan perjuangan ini. Kita berjuang untuk rakyat, bukan berjuang untuk nak tengok siapa naik kat Putrajaya tu. Kalau kau seorang pun, kau tak akan dapat naikkan pemimpin kau. Kalau tak ada tangan-tangan kami. Faham ke faham ni? Kalau kau seorang pun, dengan kawan-kawan kau tak seberapa kerat tu, kau tak akan boleh mantu kepimpinan kau naik ke atas kalau tanpa tangan-tangan kami juga. Faham ke faham? Ha. Kita bercakap tentang tolong orang, bukan cerita pasal parti. Platform FB Pak Riz, PAKRIZ ni tidak berparti. Kita bukan berjuang. Kalau menegur itu bukan maknanya kita ni menentang kerajaan. Pakai otak sikit lah. Kau tegur bapak engkau, maknanya engkau benci bapak engkau ke? Kan? Kalau kau tegur cikgu engkau, maknanya engkau benci cikgu engkau ke? Saya ni madrasah. Saya berduduk di madrasah sekarang. Saya ada ustaz-ustaz. Kalau saya tegur ustaz saya, maknanya apa dia? Saya derhaka pada ustaz saya ke? Ni ustaz Hafiz 30 juzuk, belajar kitab. Belajar berbelas tahun. Datang kat tempat saya ada silap. Tekan saya tak tegur. Walaupun saya mungkin tak sehebat ilmu pada dia. Tapi ada part lain, ada tempat lain kita mungkin ada sedikit kepakaran yang kita boleh tegur. Kalau tegur menegur tak boleh berlaku, habislah gosaklah iman. Nampak tak? Subhanallah. Next. Ada komen dari Amir Belut. Ya, Amir Belut. Ada kawan saya cakap, tak guna fikir masalah orang, tak guna tolong orang. Sebab nanti kita susah, orang tak akan tolong kita. Tapi saya tak boleh tengok orang susah. Ada juga orang macam ni, bodoh tak boleh tumpang, cerdik tak boleh nak ajar. Itu prinsip kau, prinsip aku lain. Kawan awak tu nanti Belut, jenazah dia bergerak sendiri pergi kubur. Tanam sendiri. Faham tak Dalam hidup, kita perlukan kehidupan masyarakat. Jangan sombong, jangan angkuh. Kita perlukan kehidupan masyarakat. Kena bermasyarakat.
Kan? Kita umat Islam kena bermasyarakat sebab dakwah adalah tinggalan Nabi yang paling besar. Boleh faham tak? Jadi kita tak boleh hidup sendiri. Pernah satu kes, duduk rumah kaya-kaya. Tak usah ceritalah ni bandar KL lah. Rumah besar-besar, 5 juta, 6 juta, 3 juta. Tiba-tiba satu hari bapak dia meninggal dunia. Anak-anak semuanya tak solat, tak ada zikir. Hidupnya adalah hidup orang-orang tak semesti kaya hidup macam tu. Tapi nak bagi tahu ni keluarga ni macam tu. Kan? Hidupnya fikir kekayaan, pelaburan sana sini. Tiba-tiba ayah meninggal kena serangan jantung pagi tu. Tak tahu apa nak buat. Nak kontak siapa tak tahu. Kontak hospital. Lepas tu tak tahu. Macam nak uruskan ayah punya pengebumian. Terpaksa pergi masjid. Tanya. Masa tu dah lepas subuh. Tanya pada jaga masjid. Macam mana cerita. Jaga yang bagi ilmu. Yang datang dengan Ferrari. Jaga bagi ilmu. Hidup kena masyarakat. Sesekali jenguk orang, sesekali pergi majlis orang, sesekali pergi masjid. Mudah-mudahan jatuh terpaut. Hidup kena masyarakat. Orang susah, hadis saya baca tadi kan, orang susah wajib kita bantu. Sebab setiap apa yang kita ada hak orang lain kat situ. Kain kapan kita tak akan terpakai di tubuh kita kalau tidak ada orang lain yang pakaikan. Orang yang pakaikan kain kapan pada tubuh kita adalah orang yang mungkin kita tak mesra, mungkin tak rapat, mungkin tak pernah tegur, mungkin tak pernah bersama. Itulah imam, itulah Bilal. Faham ke faham? Itulah jemaah masjid, jemaah surau. Jadi dengan hidup yang tinggal tak berbaki ini, yang tak banyak ni, kita hidup bukan nak bergaduh, kita hidup nak berteman, nak bersahabat. Kita hidup nak tambah kawan. Dan kawan yang kita nak tambah ialah kawan-kawan yang akan menjadi kawan kita di akhirat. Itu hadis sahih. Siapa kamu berkawan kat dunia, itulah kawan kamu di akhirat. Dan tentulah kita nak kawan dengan orang baik-baik. Kita nak habiskan masa kita dengan berkawan, dengan berteman, bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai, merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjuangan kita. Nampak tak? Kita dah ditarik, banyak orang Allah tarik nikmat kasih sayang. Sombong, angkuh. Seakan-akan bahawa orang lain susah, kau senang, maknanya pergi mampuslah orang tu. Tu malas, tak nak kerja, patutlah tak ada. Dulu ada duit tak nak simpan. Sekarang tengok apa jadi. Jangan, sahabat. Kadang-kadang duit orang tak cukup nak simpan. Anak 6 orang, anak 5 orang. Ada orang pula kata, dah tahu miskin anak banyak buat apa? Engkau tahu tak? Yang buat rumah engkau tu, jurutera tu anak dia lah tu. Kalau tak ada jurutera tu, tak ada arkitek tu, rumah engkau tak secantik sekarang. Ketika engkau kahwin tu, imam tu, itulah ipar dia. Kalau tak kahwin kau, imam tak nak nikahkan kau. Dalam hidup ni kita saling berkait. Jangan lupa. Jangan sombong. Jangan angkuh. Sebuah kereta walaupun namanya Ferrari tak akan tercipta kalau tak ada semua saintis bergabung. Ada saintis cermin, ada saintis jentera, ada saintis besi. Kan? Semua saintis bergabung. Kita kena bergabung satu sama lain baru kita jadi kuat dalam kehidupan hari ini. Jangan kita sombong dengan kehidupan kita. Kita rasa kita hebat. Dalam hati kita tanam kasih sayang. Ini waktu perlu ada kerisauan. Ini waktu detik perlu ada kebimbangan. Bimbang tentang akhirat. Ini yang kita risau ni. Bila manusia fikir bahawa dia lebih baik pada orang, dia lebih alim daripada orang, dia lebih bagus pada orang, dan dia lebih bertuah daripada orang lain. Jangan kamu nampak orang yang dalam derita itu lebih malang daripada kamu. Jangan. Orang yang Allah uji adalah orang yang Allah sayang. Ingat tu. Ada seorang alim pernah cerita. Sayyidina Ali bin Abi Talib juga pernah berbicara. Ya Allah, kau tak ingat aku ke? Kau tak pandang aku ke? Kau tak kisah dengan hidup aku ke? Kenapa? Sebab dia sentiasa sihat. Nampak tak? Kita bila sakit baru kita ingat Allah. Ini orang alim ni, mereka ingat Allah ketika sihat. Mereka kata, ya Allah, kau lupa aku ke? Sebab dah lama tak bagi sakit. Macam tu pandangan mereka. Luar daripada kebiasaan kita berfikir. Nampak tak orang alim? Cara mereka berfikir tak sama macam kita. Bila mereka ada lebih duit, mereka menangis. Kerana takut lebih itu akan menderitakan mereka di akhirat. Kita ni fikir, dalam keadaan orang susah masih fikir lagi kosong dalam akaun supaya kita bertambah keuntungan. Nampak tak? Orang alim mereka sentiasa menangis kerana kesusahan orang. Bukan bergembira dengan kesusahan orang. Dan sifat ahli syurga terselah hari ini tuan-tuan. Ahli syurga wataknya, karakternya adalah sentiasa menangis, bukan sentiasa ketawa. Satu, kita menentang rancangan-rancangan hiburan. Bukan sebab kita ni orang baik, orang alim. Tapi kita nak menerapkan yang baik itu dalam jiwa kita, dalam keluarga kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Ada orang kata, macam bagus engkau bercakap. Kita tak perlu jadi bagus bercakap. Mudah-mudahan dengan bercakap itu menjadikan kita akhirnya baik. Nampak tak? Jangan dihina seorang pelacur hanya kerana dia memberi nasihat yang baik. Ketika dia memberi nasihat yang baik itu, Allah pandang dia. InsyaAllah. Nampak tak? Jangan kita ingat kalau dia pelacur maka 100% hidup dia rosak. Jangan. Ada orang Allah angkat darjat dia walaupun dia bermula dengan buruk. Tapi ada ini hadis. Ada orang sepanjang hidupnya berbuat baik tapi di penghujung hidupnya dia dilontarkan, dia mati dalam keadaan berdosa pada Allah. Ada orang sepanjang hayatnya berdosa pada Allah tapi di penghujungnya dia menjadi orang yang Allah pandang dan Allah sayang. Dia balik sebagai orang yang Allah tempatkan di syurga Allah. Nampak tak? Itu Nabi kata. Jadi jangan sombong dengan perjalanan hidup kita. Hanya kerana kita rasa kita lebih baik pada orang lain. Apa yang kamu rasa itu tidak menjadikan kamu yang terbaik di sisi Allah. Sebab bila kamu balik, bukan apa yang kamu rasa, tapi apa yang telah dicatatkan dalam buku amal kamu. Mungkar dan nangkir, sahabat-sahabat, bila kita balik je, dia halau semua amalan kita. Ingat ni tuan-tuan. Bila kita balik je masuk dalam kubur, gelap tuan-tuan. Gelap. Kan? Sangat gelap tuan-tuan, sangat gelap. Bila kita balik duduk sorang-sorang di alam barzah, mungkar nangkir bila sampai tuan-tuan, dia akan halau semua amalan-amalan kita yang bertindak untuk mempertahankan Tuhan dia. Amalan sedekah datang untuk mempertahankan kita. Alhamdulillah kalau kita ada sedekah, dia datang mempertahankan kita. Bukan kawan kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita. Tapi sedekah akan datang mempertahankan kita. Zikir akan datang mempertahankan kita. Semua amalan baik akan datang mempertahankan kita. Tapi Munkar Nakir akan tolak mereka, tuan-tuan. Pada ketika itu Munkar Nakir sangat kuat, sangat hebat. Allah beri dia hak untuk tolak semua ni. Apa yang tinggal kat kita ni? Yang tinggal angkuh, yang tinggal sombong, yang tinggal kepura-puraan. Tuan-tuan, bagi orang beriman, mereka ada banyak akaun. Tuan-tuan, satu-satunya amalan yang akan bertarung, bersilat, mempertahankan kita. Tuan-tuan tahu apa dia? Al-Quran. Satu-satunya amalan yang akan mempertahankan kita di alam barzah, tuan-tuan, adalah Al-Quran. Sebab itu, tuan-tuan, dalam keadaan kita penuh kesusahan, penuh derita sengsara, jangan tinggalkan Al-Quran, tuan-tuan. Kerana Al-Quran akan mempertahankan kita berhadapan dengan Munkar Nakir. Kita bukan berhadapan dengan satu makhluk biasa-biasa, tuan-tuan. Taringnya sangat panjang. Kebiru-biruan. Subhanallah, jangan main-main. Suaranya bak halilintar. Kita berhadapan dengan satu makhluk yang Nabi dah cerita. Macam mana kita buat persiapan ni? Macam mana kita boleh lagi buat onar di dunia ni? Macam mana kita boleh timbulkan, kita sebarkan maksiat? Sedangkan kita akan berhadapan dengan satu makhluk, itu permulaan. Satu permulaan. Sebelum tu kita akan bertemu dengan malaikat maut. Yang datangnya penuh ketakutan, penuh kebencian, kemarahan. Atas sebab kat dunia kita hidup 60 tahun penuh dengan kebencian. Penuh dengan kemaksiatan. Penuh dengan penyebaran maksiat. Dia akan datang seperti mana kamu sebarkan itu. Dia datang seperti mana karakter kamu. Tapi dia akan datang dengan penuh baik, sopan, adab. Seandainya kamu hidup dengan penuh adab. Kamu hidup dengan penuh kebaikan. Kamu sebarkan kebaikan. Kamu sebarkan sesuatu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'um linnas. Kamu menjadi manusia yang memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah di penghujung nyawa anda akan mendapat manfaat itu. Malaikat maut akan datang mengikut karakter anda, sikap anda, amal anda, ibadah anda. Allahu Akbar. Kemudian roh anda akan dinaikkan ke langit. Ada antara manusia itu dilontar, tertanam 7 petala bumi. Dilontar dari langit, belum sampai ke alam barzah, tuan-tuan, dah hancur, dah lingkup. Jangan sombong dengan dunia ni. Tak ada apa-apa. Kita tegur sebab kita sayang. Kita mengingatkan. Kita jadikan platform ini sebagai satu ruang untuk kita saling menyampaikan yang baik-baik, yang buruk. Kalau saya sampaikan, jangan ambil. Berulang kali saya kata, saya bukan hadir untuk memastikan orang mesti follow saya. Tidak. Yang buruk, buang. Yang tak bagus, tinggalkan. Yang tidak menepati selera anda, singkirkan. Kalau anda rasa saya bukan orangnya yang boleh bersama dengan anda untuk santapan pagi anda, untuk memberi anda satu kebahagiaan setiap pagi, jangan bersama saya. Saya tak nak tanggung azab nanti. Kalau saya bukan orangnya yang sesuai dengan pemikiran anda, maka tinggalkan saya.
Benarkan saya bersama dengan orang-orang yang beranggapan, berandaian, berkeyakinan bahawa sesuatu yang saya kongsikan ini ada manfaat untuk mereka. Mudah-mudahan. Saya tidak tahu siapa anda. Ada yang saya kenal, sebagian besarnya saya tak kenal. Mudah-mudahan kita ditimpahi kasih sayang. Saya nak cerita satu kisah. Kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Coti-coti macam ni, dalam kebosanan yang sangat dalam, bawa cerita-cerita sahabat, ia akan membuatkan kamu kuat, sahabat. Bawa cerita-cerita para Nabi dan Rasul. Bawa cerita sahabat-sahabat Nabi SAW. Tiap-tiap hari cerita pun tak habis, tuan-tuan. Tak habis. Terlalu banyak cerita para Nabi dan Rasul. Terlalu banyak cerita para cendekiawan Islam. Terlalu banyak cerita para sahabat yang boleh dijadikan contoh, dijadikan moral dalam perjuangan hidup hari ini. Apa yang kita jumpa hari ini, debu-debu kesakitan yang dijumpai oleh Nabi SAW. Kita kata kita nak bersama dengan Nabi, nak berjumpa Nabi di Telaga Kausar. Kita kata kita nak Nabi tuangkan air Telaga Kausarnya pada kita. Kita nak minum air tersebut. Tapi kita ni, awak uji, kita kalah. Awak uji, kita tak kuat. Awak uji, kita give up. Awak uji, kita putus asa. Jadi betulkan perjalanan kita. Sebab tu kita perlukan sahabat-sahabat untuk naikkan semangat kita. Kita perlukan sahabat-sahabat untuk kita makin kuat. Kita manusia biasa. Saya pun sama. Bukan kata saya bicara pada hari ini maka saya kuat. Tidak. Kadang-kadang ada ketika saya juga down. Kita manusia biasa, tuan-tuan. Mendengar cerita ayah sakit, mak kita sakit, kadang-kadang kita gelisah. Di saat kita tak boleh jumpa mereka. Di saat kita terbatas dengan PKP ini. Kita kadang-kadang tersentak. Bicara memang mudah, bukan senang untuk kita aplikasi. Itu pesan guru saya. Arwah guru saya pernah pesan. Sampaikan sesuatu yang kamu telah manfaatkan. Sampaikan sesuatu yang telah kamu bangunkan. Sampaikan sesuatu yang kamu telah lakukan. Itu pesan guru saya masih ingat sampai sekarang. Arwah guru saya. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat balik daripada medan perang. Sayyidina Umar tengok harta sangat banyak, tuan-tuan. Harta sangat banyak. Harta rampasan. Ghanimah. Ghanimah, harta rampasan. Sangat banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu, kita hari ni tengok barang tak ada kat dapur, kita menangis. Hari ni kita tengok akaun kita kosong, kita menangis. Hari ni kita tengok dalam peti sejuk tak ada makanan, kita menangis. Kita buka bekas beras, tinggal sedikit, kita sedih, kita menangis. Tapi berbeza dengan orang alim, berbeza dengan sahabat Nabi, berbeza orang yang pernah hidup dengan Nabi SAW, Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, dia menangis. Dia menangis sangat-sangat, tuan-tuan. Maka sahabat-sahabat pada waktu itu kehairanan. Kenapa Umar menangis sangat dahsyat sedangkan kita dah menang? Kita dah berjaya dalam medan perang ni. Kenapa dia menangis? Subhanallah. Salah seorangnya ialah Abdul Rahman Al-Auf. Ni orang kaya ni. Yang suka derma. Dia bukan kaya saja, dia suka derma. Dia heran. Abdul Rahman Al-Auf bertanya, "Wahai Umar, kenapa kau menangis? Wahai Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Kenapa ni? Sedangkan Allah telah memenangkan agama ini. Mereka berbalik perang. Sedangkan Allah telah memenangkan agama ini. Dan memberi kita kebaikan. Melalui kepimimpinanmu." Wahai pemimpin, begitulah kita nak. Ada sahabat berkata, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kau menangis? Bukankah Allah telah beri kita kemenangan? Dan Allah telah beri kita kebaikan. Kami semua dapat kebaikan daripada kepimimpinanmu." Menjadi iri hati dan cemburu pada kita. Kalau rakyat boleh cakap macam tu kan. Kami bahagia di bawah kepimpinan kamu. Kami rasa selamat di bawah kepimpinan kamu. Kami rasa kuat di bawah kepimpinan kamu. Alhamdulillah, syukurnya. InsyaAllah kepimpinan itu akan sampai. Doa sama-sama ya. Akan sampai. InsyaAllah. Sampai. Dia memang akan sampai. Kata Umar Al-Khattab, tidak. Demi Allah. Ini bukan kebaikan yang murni dan sejati. Sungguh. Kata Umar. Tidak. Tidak. Ini bukan kemenangan yang sejati. Ini bukan kemenangan yang murni. Nampak tak? Umar nampak kemenangan dan nampak harta yang banyak. Tapi ini bukan kemenangan yang murni. Ini bukan kemenangan yang sejati. Kalau inilah puncak kebaikan, sudah tentulah Abu Bakar lah orang yang sepatutnya menerima kemenangan ini. Nampak tak? Betapa pemimpin-pemimpin pada waktu itu, sahabat-sahabat, mereka raih kepimpinan sebelum itu. Yang lebih warak, lebih alim. Kita hentam je, cari je kesalahan orang. Cari je kesalahan ulama'. Ni tak betul, tak betul. Kita hebarkan. Ketika bendera putih naik, kita kata ni aib. Tapi ketika kita bicara tentang orang lain, tak nampak pula aib. Nampak? Kita mengaibkan ustaz lain. Kita mengaibkan ulama' lain. Tak nampak pula. Sebab dia berbeza pendapat, berbeza pandangan, berbeza parti. Kita hentam mereka. Di pentas-pentas politik kita. Di pentas-pentas politik kita.
Tak pula kita kata itu mengaibkan. Hanya naik bendera saja dah nampak aib. Tapi kutuk lanyak orang dalam pentas politik. Orang politik kalau tak sentuh hal orang mana boleh? Kalau tak sentuh lawan mana boleh? Kalau tak sebut nama orang mana boleh? Selalunya mereka akan sebut, mereka akan lawan. Nampak tak? Baru tadi yang hitam saya tadi sebut nama Anwar Ibrahim, Abang Noah. Nampak tak? Kan? Kita tak nampak apa yang dibuat. Jangan kita hentam-hentam. Bahaya ni. Nampak tak? Saya bukan orang Anwar. Jangan salah faham. Kan? Saya bukan orang siapa-siapa. Saya umat Muhammad SAW. Dan semua mereka adalah mereka orang yang saya doa. Semoga mereka dapat hidayah. Nampak tak? Subhanallah. Kita nak dapat hidayah daripada Allah SWT. Kan? Di saat kita nampak orang cacat. Jangan pula kita rasa kita sempurna. Di saat kita lihat orang buta. Jangan pula kita rasa kita celik. Di saat kita lihat orang tak dengar. Jangan pula kita ingat kita adalah orang yang sentiasa dengar. Jangan. Kalau inilah puncak kebaikan, maka tentulah Abu Bakar lah orang yang berhak untuk dapat. Kalau inilah puncak kebaikan, sudah tentulah Allah hadirkan kejayaan ini di zaman Rasulullah SAW. Nampak tak? Bimbang, risau. Dia bimbang apa? Kekayaan itu boleh mengubah pandangan dia pada dunia sehingga terlepas pandangan akhirat. Nampak tak sahabat-sahabat? Nampak tak? Betapa mereka terlalu khawatir dengan kekuatan, dengan kekayaan, dengan harta melimpah ruah. Subhanallah. Menangis, bercakap ni sambil menangis. Kemudian, tetapi hebatnya Sayyidina Umar, dia puji tentera dia. Walaupun dia menangis kerana melihat kejayaan itu, tapi dia memuji tenteranya. Dia kata apa? Best, kata-kata dia. Dengar baik-baik. Betapa amanahnya pasukan ini. Sebab menang kan? Ada harta kan? Tak ambil satu sen pun. Kita rasuah. Demi Allah, negara kita rasuah tak terkawal. Demi Allah, rasuah bermaharajalela. Demi Allah, kita sangat risau dengan apa yang berlaku. Susah kita dengar. Susah hati kita melihat Malaysia. Keadaan kita macam ni, tuan-tuan. Kita kata kita negara Islam. Rasuah, riba, tak terkawal, tuan-tuan. Satu skema-skema besar kepala. Satu skema-skema sombong, angkuh. Mereka tahu tak ada siapa boleh ambil tindakan pada mereka. Sedih negara kita. Sayyidina Umar kata betapa amanahnya pasukan ini. Dan betapa amanahnya pula panglimanya. Siapa pada waktu itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Seronok dengar. Betapa amanahnya pasukan ini. Dan betapa amanahnya panglimanya. Sa'ad Abi Waqqas. Sayyidina Umar puji. Sejauh mana kita mempunyai kepimpinan yang amanah. Mudah-mudahan mereka semua diberi hidayah oleh Allah menjadi orang yang amanah. Amin. InsyaAllah. And InsyaAllah. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada waktu itu dia ada tahu. Dia dekat dengan Sayyidina Umar. Dia dekat. Ini kata-kata pengikutnya pula. Allah, mudah-mudahan kita jadi rakyat yang hebat. Sebab kita ada kepimpinan yang hebat. Subhanallah. Percayalah. Mudah-mudahan kita dapat rakyat yang hebat, lahir rakyat hebat akibat daripada kesan daripada kepimpinan Islam yang hebat. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Menarik. Saya bawa cerita ni sebab saya tertarik, tuan-tuan. Kan? Dia kata, semua ini berlaku. Kita ada pasukan yang amanah, pasukan yang hebat, panglimanya hebat. Ini semua berlaku kerana engkau yang tidak menyimpan sekelumit, secubit hasrat kekayaan dunia di hatimu. Allah, sedihnya, ya Allah. Hari ini orang semua berlumba-lumba nak kaya. Berlumba-lumba nak kuasa. Berlumba-lumba memimpin, mencipta empayar kroni. Sedihnya, ya Allah. Di saat orang tengah betul-betul susah, ada orang sedang bercakap tentang tender, bercakap tentang kekayaan. Menghabiskan kekayaan, menyebarkan membagi-bagi negara ini kepada kroni-kroni mereka. Sedihnya, ya Allah. Allahu Akbar. Semua ini berlaku lantaran engkau yang tidak menyimpan secubit, sekelumit rasa kekayaan dunia. Keinginan nak kaya kat dunia kau tak ada di hatimu. Jika kau ada syahwat untuk memiliki harta di hatimu, nescaya pasukan ini akan berbunuh-bunuhan untuk rebut harta rampasan. Berlaku tak sekarang? Kalau kamu ada secubit, sekelumit perasaan syahwat untuk memiliki harta dunia, nescaya pasukan ini berlomba-lomba bermunuh satu sama lain. Pasukan ini akan saling bunuh-membunuh
untuk dapat kinamah, harta kekayaan. Khanimah, harta kekayaan. Harta rampasan. Nampak tak berlaku tak hari ni? Kita sanggup berbunuh-bunuh satu sama lain, pijak satu sama lain. Walaupun kita seagama, sebangsa, demi untuk dapat kekayaan dunia ni. Percaya tak berlaku tak hari ni? Subhanallah, sedih kan? Ini sedang berlaku. Ini bukan semua salah COVID. Sebelum datang COVID, kita memang dah rosak sahabat-sahabat. COVID hanya Allah hadirkan COVID untuk mungkin sebab datang COVID kita dapat kesedaran. Nampak apa yang berlaku di sebalik tembok, di sebalik tabir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita golongan bawahan, rakyat, apa yang kita boleh buat? Mendoakan semoga kita semua selamat. Selamat daripada COVID, selamat daripada segala musibah, segala penyakit, segala kesakitan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Kita sayang semua orang yang berada di atas kepimpinan negara, organisasi, kepimpinan masyarakat. Mudah-mudahan semua termasuk mereka dan kita diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi tunjuk jalan keluar daripada segala kesusahan. Kepada sahabat-sahabat kita yang terpaksa menempuh kesusahan, kesulitan, kepayahan, derita, kesengsaraan akibat daripada kewujudan semua sekatan. Sabar sahabat-sahabat, kita ada Allah. Kembali pada Allah, duduk di atas sejadah, banyak doa, tapi ikhtiar kena buat ia. Dan saya tetap berpendirian, iaitu usaha kita, iaitu antaranya kibar bendera putih itu salah satu usaha dan ikhtiar kita. Bukan sebab nak jatuhkan kerajaan, bukan sebab benci siapa-siapa. Demi Allah, apa yang kita buat untuk menyuarakan kerisauan, kebimbangan kan terhadap kesusahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan ada orang ternampak, ada orang lihat dan bantuan disampai. Dan ketika bantuan sampai, tak ada pula borang apa-apa dibagi untuk tumbang kerajaan. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So jangan risau. Risaulah. Jangan risau jatuhnya kerajaan. Risaulah jatuhnya iman. Saya ulang sebelum saya undur diri. Jangan risau jatuhnya kerajaan kepada pimpinan-pimpinan negara. Jangan kamu risau naiknya kamu kerana izin Allah. Jatuhnya kamu juga kerana perancangan Allah. Jangan risau. Patutnya kamu risau iman yang jatuh hari ini kerana bunuh diri, kerana kesusahan, kemiskinan yang berpanjangan. Patutnya kamu risau orang dah makin jauh daripada Islam. Patutnya kamu risau maksiat bermaharajalela, maksiat sedang disebarkan. Patutnya kamu risau, bukan risau tentang jatuhnya kerajaan. Subhanallah. Jatuh siapa pun, dia jatuh tiba masa. Allah yang angkat kamu, Allah juga yang akan turunkan kamu. Jangan langgar, jangan sombong, jangan angkuh. Kita orang bawah ini, apalah nasib kita, siapa pun berada ke atas, beginilah nasib kita. 2 kali 5, 5 kali 2. Nampak tak? Siapa pun berada di Putrajaya, kan? Samalah nasib kita. Tidak pula nelayan tiba-tiba menjadi jutawan. Tidak pula penori getah tiba-tiba ada bangunan. Tak. Kita kena usaha setiap hari walaupun berubah. Hanya kita minta kepimpinan-kepimpinan yang ada dan bakal digantikan pada bila-bila masa, kan? Berbaliklah, kembalilah pada pendekatan Islam. Itu jauh lebih baik. InsyaAllah. Jagalah kebajikan, jagalah nasib dan belalah rakyat. InsyaAllah doa mereka, subhanallah, jauh lebih baik daripada kekayaan kamu miliki, insyaAllah. Apa dia? Ada Taizo yang penyampai radio. Okey. Dia komen, Pak Riz, kopi sedap. Kopi sedap. Okey. Taizo, terima kasih. Kan? Alhamdulillah. Kan? InsyaAllah. Kan? Kopi. Doakan kami. Ya, betul. Cerita pasal kopi. Tuan-tuan jangan lupa. Kan? Kita ada buat kempen RM2 setiap hari Jumaat dan Isnin dan Jumaat. Setiap Jumaat dan Isnin dan Jumaat kita ada buat kempen RM2 untuk Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Anda boleh sampaikan RM2 itu melalui link yang kita sediakan di bawah. InsyaAllah banyak sedekah. Kalau tak nak sedekah kat Pak Rizmi Madrasah pun tak apa, sedekahlah di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Allah terimalah ibadah kita. Kemudian jangan lupa survival kita. Kita terus bantu ramai orang. Kan? Tak perlu kita rakam-rakam, tak perlu kita nak cerita kat orang. Apa yang kita buat hanya Allah saja tahu. Semua benda itu takkan terluput daripada ingatan Allah. Subhanallah. Nampak tak? Pujian orang tak kayakan kita, hinaan orang tidak miskinkan kita. Teruskan perjuangan. Jangan lupa dapatkan kopi Pak Riz. Kan? Anda boleh dapatkan kopi Pak Riz, kopi yang baru kita lancarkan. InsyaAllah dalam masa 2 minggu akan berada di pasaran, masih lagi dalam kilang, diproses. Perlukan masa. Tapi insyaAllah akan berada di pasaran 2 minggu lepas sekarang. InsyaAllah doakan kemudahan. Semoga kita berjaya. Mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Jangan pula kata madrasah pun nak berniaga ke. Mana boleh salah ni. Aduh, kan. Ini ikhtiar kita untuk memastikan kita ada pendapatan. Sebab kita nak bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Siapa-siapa yang jadi ejen, jadi stokis dan pembeli kopi Pak Riz Coffee ini,
menjadi sebahagian daripada pembinaan perkampungan madrasah. Mudah-mudahan akan terlaksana dalam masa 3 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Dan kita nak bangunkan perkampungan madrasah, akan ada pondok kat situ. Yang kita sekarang ni pondok madrasah kita ni ada lelaki dan perempuan. Kita nak masukkan pula pusat pemulihan dadah, pusat pemulihan akhlak, rumah orang tua-tua. InsyaAllah itu hasrat kita. Semua tu kita memang ada sebelum ni. Tapi sebab pelajar makin bertambah, ruang yang ada semakin sempit, maka kita tak dapat bagi laluan. Terpaksa ambil semua kemudahan yang kita dah buat dulu. InsyaAllah doakan kami bagi orang Melaka. Jangan simpan tanah. Sebab tanah yang kamu ada tu takkan disambut jenazah kamu. Yang akan sambut jenazah kamu tanah kat masjid, tanah kubur. Kan? Jadi kalau ada tanah lebih, kan, bagilah kami. Infaklah pada madrasah kami untuk kami bangunkan perkampungan madrasah. Mudah-mudahan kita dapat kampung yang sama di akhirat nanti. Syurga Allah SWT. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, jaga diri baik. Kan? Perjuangan kita teruskan. Yang tak suka, saya minta maaf. Yang tak selari dengan hasrat anda, syahwat anda, nafsu anda, keinginan anda, kemauan anda, saya minta maaf. Tentulah kita mempunyai pendekatan yang berbeza-beza dalam hidup ini. Tapi jalan kita tetap sama. Jalan ihdinas siratal mustaqim. Menuju jalan yang sama. Menuju ke arah yang sama. Mencintai orang yang sama. Nak kembali ke tempat yang sama. Maka kita nak bersama-sama berada di syurga Allah SWT. Saya undur diri. Jaga diri baik. Sebab kita memang terbaik. Umat yang terbaik. Kuntum khairat ummah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Maha Besar. Kita tak ada apa-apa. Kita undur diri. InsyaAllah ada rezeki. Besok kita ada live dengan seorang anak muda. Apa nama? Faiz. Faiz. Kan? Ini orang lantang ni. Anak muda yang lantang bersuara ni. Kan? Besok kita buat bukan sebab kita nak jatuhkan siapa-siapa. Tidak, jangan salah faham. Kita nak bagi formula pada kerajaan bagaimana boleh tangani COVID-19 daripada anak muda tu. Ini idea dia. Kita dengar kata dia. InsyaAllah buat yang terbaik. Saya undur diri. Salam Jumaat. Jangan lupa solat. Jangan lupa solat. Yang boleh solat Jumaat, pergi solat Jumaat. Dah dapat pergi, tak nak pergi pula. Satu hal pula. Kan? Yang boleh solat Jumaat pergi. Yang tak ada, solat zuhur kat rumah berjemaah anak bini. InsyaAllah Allah selamatkan kita dunia akhirat. Baik-baik terbaik.